Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM jadiku. Nama diberi Abdul Rahim Amin bin Hamid Hamzah selaku Presiden Persatuan Siswa-Siswi Sains Matematik Persik bagi sesi 2020-2021. So, aku tak nak buang masa, aku nak straight to the point je. Yang mana tujuan aku buat video ni adalah khasnya untuk aku beri sedikit perkongsian kat korang semua yang tengok video ni. Dan insyaAllah 5 minit korang, dalam 5 minit korang ni takkan sia-sia kalau korang tengok video ni. Sebab insyaAllah ilmu yang aku nak sampai ni bermanfaat untuk korang semua. Tapi aku tak nak share direct apa topik aku nak sampaikan. So, aku nak share satu video ni yang mana korang kena tengok dan teka melalui video ni apa yang aku nak sampaikan untuk video kali ini. So, apa-apa pun, tengok video ni dulu. Sini tak boleh masuk. Balik. Kita mau pergi kampung baru. Tak boleh pergi sini. Kenapa pula? Kami selalu kena sini saja. Cakap tak boleh, tak boleh. Balik, balik. Lu fikir ini jalan lu ke? Okey, dah tengok? So, kalau dah tengok, aku yakin korang dah tahulah apa yang aku nak sampaikan untuk video ni. Yang mana aku yakin benda yang aku nak sampaikan ni ada antara kita yang dah tahu, ataupun mungkin yang tak tahu, ataupun mungkin dah lupa. So, inilah tujuan aku nak buat video ni, supaya aku nak korang tahu balik sejarah peristiwa 13 Mei 1969. Yang mana peristiwa ni merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. So, sebelum aku ulas lebih lanjut tentang peristiwa 13 Mei ni, so aku nak clearkan dululah. Yang mana aku faham benda ni sangat sensitif dalam rakyat Malaysia kerana ia melibatkan, orang kata, dari segi perkauman. Jadi aku nak clearkan dulu, tujuan aku buat video ni adalah untuk, orang kata, memberi kesedaran tentang sejarah Malaysia. Aku suka dengan ungkapan yang berbunyi seperti ini: mereka yang tidak mempelajari daripada sejarah akan mengulanginya. So, kat sini jelas yang mana kalau kita sebagai mahasiswa khususnya tidak alert ataupun tidak ambil tahu dan ambil berat tentang sejarah, berkemungkinan sejarah yang pahit ini yang telah berlaku ini, salah satu contoh 13 Mei ini, mungkin akan berlaku di masa hadapan kalau kita tidak titik beratkan perkara ini. Jadi aku mulakanlah perkongsian aku pada malam ni tentang peristiwa 13 Mei 1969 dengan sedikit pengenalan. Yang mana bagi yang tak tahu, peristiwa 13 Mei ini merupakan kemuncak kepada permasalahan perkauman di dalam negara Malaysia yang melibatkan orang Melayu dan orang Cina. Jadi, kalau nak kata analogi dia lah, kalau aku nak bagi analogi dia, sebenarnya untuk pengetahuan korang semua, peristiwa 13 Mei ni merupakan kemuncak, tapi permasalahan perkauman tu dah berlaku lebih awal. Bukan itu saja, malah permasalahan antara dua kaum ini, Melayu dan Cina, bertambah lebih teruk pada tahun 1965 di Jelutong, yang mana ia melibatkan seorang individu berbangsa Melayu yang bernama Pak Kasim, yang mana dia sedang berbasikal dan telah dibelasah teruk sehingga kepalanya berdarah dan mengakibatkan Pak Kasim meninggal dunia di tempat kejadian. Dan apa yang lebih malang lagi, mayat Pak Kasim ni telah disimbah dengan cat berwarna merah. Dan ini sangat-sangat menimbulkan kemarahan bagi orang Melayu. Tapi walaupun berbagai peristiwa telah berlaku, orang Melayu masih bersabar pada waktu itu. Tapi malangnya 13 Mei merupakan kemuncak kepada kesabaran orang-orang Melayu. Dan ini menyebabkan berlakunya darurat pada 13 Mei. So, sebelum aku nak cerita pasal darurat tu, aku nak cerita sikit sebelum berlakunya darurat tu. Actually, 13 Mei ni orang kata ada bersangkut paut dengan pilihan raya yang diadakan pada 10 Mei 1969. Yang mana pada 10 Mei 1969 tu, pilihan raya tu, PAP telah menangi beberapa kursi di Selangor. Dan ini, apabila mereka memenangi beberapa kursi itu, mereka telah meraihkan kemenangan itu dengan berarak secara besar-besaran. Dan berarak itu adalah satu hal, ia menambahkan lagi amarah orang Melayu
dengan mendengar slogan-slogan yang dilaungkan semasa perarakan itu, yang kalau boleh saya sebut, memang kalau kita dengar pun memang kita akan datang, kita sebagai orang Melayu menjadi, orang kata, menjadi marah ataupun menimbulkan rasa marah tu. Tapi kita kena ingat ini sejarah dan kita kena belajar daripada sejarah ni. Dan lepas diisytiharkan darurat, satu majlis telah ditubuhkan yang diberi nama Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran, yang telah diketuai oleh Perdana Menteri kedua Malaysia iaitu Tun Abdul Razak, yang mana pada waktu itu merupakan timbalan Perdana Menteri kepada Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman. Jadi kalau nak diringkaskan, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh Majlis Gerakan Negara ini, yang mana bertujuan untuk menyekat ataupun memulihkan balik dan orang kata tak nak ulang balik peristiwa yang pahit ini untuk berlaku lagi. Jadi pelbagai inisiatif telah dilaksanakan, dan salah satunya yang aku boleh petik lah, iaitu inisiatifnya adalah dengan membentuk rukun negara yang menjadi prinsip kita sehingga kini. Yang mana rukun negara, aku rasa semua orang kena tahulah. Memang kena tahu pun, kalau tak tahu tak payah jadi warga negara Malaysia. So ada 5 prinsip rukun negara yang kita kena tahu, dan ini merupakan pegangan kita sebagai warga negara Malaysia. Yang pertamanya adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Ini adalah 5 prinsip yang perlu kita pegang sebagai warga negara Malaysia. Kalau tak tahu, boleh keluar Malaysia kot. So aku rasa itu je perkongsian aku tentang peristiwa 13 Mei 1969. Dan aku sentuh surface je. Aku tak nak go into detail sebab nanti akan jadi lebih panjang dan akan membosankan korang juga. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, bolehlah kaji sendiri, bersumberkan sumber-sumber yang sahih lah. So aku sebagai rakyat Malaysia berharap sangat semua rakyat Malaysia, khususnya mahasiswa, kerana kitalah penerus, orang kata waris kepada negara ini. So aku harap mahasiswa kena celik sejarah, dan sebagai rakyat Malaysia aku berharap sangat kita jadikan peristiwa 13 Mei ini bukan sebagai satu sensitiviti, tapi kita ambil pengalaman dan iktibar daripada peristiwa 13 Mei ini dan jadikan satu panduan untuk kita mengekalkan perpaduan di masa akan datang. So aku rasa itu je perkongsian aku untuk video kali ini. Aku harap video ni dapat memberi manfaat serba sedikit lah kat korang. So aku minta maaf kalau ada salah tutur kata, tersilap bicara, dan insyaAllah kalau ada masa kita jumpa lagi kat video yang seterusnya untuk AJK yang lebih hebat dengan konten-konten yang lebih menarik. So stay tune dan sentiasa ikuti perkembangan Persik Production. InsyaAllah memberi manfaat kepada korang semua. So bye bye.